Okey, kali ini kita akan belajar fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jadi fungsi kamu dah belajar masa tingkatan 2 tak silap saya. Persamaan kamu sudah belajar masa tingkatan 1 tak silap saya. Okey, bezanya kita akan belajar lebih mendalam tentang kuadratik. Okey. Okay, jadi apa yang akan kita pelajari inilah fungsi dan persamaan kuadratik. Istilah penting dia kuadratik lah untuk tajuk ini. Okey. Ini adalah kegunaan kuadratik dalam kehidupan harian. Okay, banyak diaplikasikan. Contohnya dalam pembinaan jambatan. Okay. Lagi banyak dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Contoh dalam sukan. Seperti cara melontar peluru, melempar cakra, merejam lembing. Semua benda-benda yang melempar. Contoh bila kita nak baling lontar peluru, baling saja. Mesti ada pengiraan dia. Okay, kita biasa agak-agak kan. Lagi dalam seni bina. Kita nak membina benda-benda yang berbentuk melengkung lah. Pembinaan melengkung yang berbentuk parabola. Bentuk parabola tu ini. Ini bentuk macam U ni. Bentuk terbalik ini ataupun ini. Ini namanya parabola. Sebenarnya semua benda ni melempar, menghasilkan satu bentuk parabola itu semuanya menggunakan konsep kuadratik. Okay. Jadi siapa yang mereka cipta kuadratik ni? Al-Khwarizmi. Jadi suatu hari nanti kamu duduk termenung-termenung, kamu menciptalah sesuatu konsep yang baru. InsyaAllah nama kamu boleh ada dalam ni. Okay. So kita cari lagi contoh. Okay, fungsi dan persamaan kuadratik. Pernahkah anda melakar gerakan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain? Tengok dalam gambar raja sebelah ni. Dia tendang bola, bentuk dia macam ni. Ni berbentuk parabola. Okay, berbentuk parabola. Parabola ni bentuk dia macam ni lah. Bentuk U ataupun bentuk begini. U terbalik. Jadi, kalau bentuk parabola ni dipanggil menggunakan kuadratik, konsep kuadratik. Okay. Jadi, kalau kuadratik, dia ada bentuk dia, ada persamaan tersendiri dia. Cuba dia kata, tahukah anda bentuk parabola mempunyai persamaan tersendiri seperti persamaan garis lurus. Ingat lagi kita belajar masa tingkatan 3, persamaan garis lurus mesti berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus. Apa pula bentuk persamaan kuadratik? Nanti kita belajar. Okey. Lagi satu contoh persamaan kuadratik. Ingat kecil-kecil dulu kita selalu melastik. Nak melastik burung, melastik cicak. Jadi kita selalu lastik tak kena sebab tak pandai mengira kuadratik. Jadi bila melastik tu, nak melastik mesti tarik dia punya tali berapa panjang. Semua tu ada ukuran supaya bentuk dia semakin melengkung ke, melengkung banyak ke, melengkung sikit ke, landai ke. Okey. Tu semua ada pengiraan dia. Okey, ini sekarang saya sudah sediakan satu nota untuk bab 1 dalam satu muka surat saja. Supaya kamu nampak sebenarnya sikit je kita nak belajar matematik ni, tak banyak pun. Okey. Jadi ada 3 perkara penting dalam bab 1 ni, iaitu ungkapan kuadratik, ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik dan satu lagi persamaan kuadratik. Okey, beza dia ini sajalah. Kalau ungkapan dia tak ada sama dengan. Kalau fungsi dia ada something kat depan ni. Kadang-kadang dia letak fx, kadang-kadang dia letak y sama dengan. Lepas tu yang belakang ni semua sama, yang belakang ni semua sama. Ini mesti kuadratik. Okey, kalau persamaan kuadratik dia mesti ada kuadratik juga. Bezanya di belakang dia mesti ada sama dengan kosong. Itu persamaan. Tapi asas dia mesti semuanya kuadratik. Okey. So kita tengok dulu ungkapan. Ungkapan yang bentuk paling simple. Okey. Dia tak ada apa-apa simbol sama dengan. Okey, ungkapan kuadratik bentuknya mesti ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A ni tidak boleh kosong. Dia boleh nombor negatif, dia boleh nombor 1, dia boleh nombor 2 dan seterusnya. Kosong saja tak boleh. Sebab kalau kosong, nanti x kuasa 2 tak wujud. Kalau x kuasa 2 tak wujud, dah tak dikira sebagai kuadratik. Okay, boleh faham? Okay. Lepas tu, kita tengok pula ini. A, B dan C adalah pemalar. A, B dengan C ni pemalar. Dia akan diletakkan suatu nombor. Dalam soalan nanti dia ada nombor dia lah. Okay. Dia tak akan letak A, dia akan letak contoh 5x kuasa 2. Tambah 2x tambah 1. Simbol tambah ni pun mungkin boleh berubah. Mungkin boleh jadi tambah, mungkin boleh jadi tolak. Okay, kuasa tertingginya ialah 2. Ini maksudnya ax kuasa 2. Okay, ax kuasa 2. Kuasa tertingginya mesti 2. Hanya ada satu pemboleh ubah saja. Pemboleh ubah dia x saja. Dia tidak ada banyak pemboleh ubah. Dia tak boleh sini x, sini y, sini z. Tak boleh. Dia mesti hanya ada satu pemboleh ubah. Itulah namanya persamaan ungkapan kuadratik. Okey, jadi ni nak terangkan pula fungsi kuadratik. So, bezanya dengan yang tadi. Tadi ungkapan. Sekarang, fungsi. Jadi, dia belakangnya kuadratiknya sama. Yang bezanya di depan ada fx sama dengan. Ataupun mungkin juga boleh digantikan dengan y sama dengan. Yang belakang ni samalah. Okey, faham dah? Okey, jadi fungsi kuadratik ni dia akan menentukan bentuk graf. Kita dah tahu dah bentuk graf mesti parabola. Okey, cuma bezanya parabola bentuk macam U ataupun U terbalik begini. Okey. Jadi, kita tengok dulu penerangan dia. Okay, nilai A untuk menentukan graf. Mana datang A, B, C ni? Tengok di sini lah. Ini kan A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Jadi, huruf A, B, C ni dalam soalan dia akan biasanya jadi nombor. Jadi, nombor-nombor itu akan menentukan, kalau A tu bentuk graf. Kalau B
menentukan kedudukan paksi simetri. Kalau C menentukan kedudukan paksi Y. Jadi saya ambil contoh sikit lah. Untuk A. Okay, untuk A. Kita tengok yang A. Bentuk graf. A tu dia untuk bentuk graf. Jadi kalau A tu lebih besar dari kosong, contohlah nombor A ni adalah nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Apa jadi? Bentuk U macam ni. Okay, dia bentuk U. Bila bentuk U, dia akan ada satu titik di bawah. Paling bawah. Jadi paling bawah ni dipanggil titik minimum. Dan garisan yang melalui titik minimum itu dipanggil paksi simetri. Apa tu paksi simetri? Paksi simetri itu adalah garisan yang membahagikan kiri dan kanan dengan sama saiz. Kan? Kita dah belajar dulu paksi simetri masa mungkin sekolah rendah kamu dah belajar. Okay. Kalau A dia tu kurang dari kosong. A dia ni bersimbol negatif. Contoh negatif 3x kuasa 2 negatif. Jadi kalau negatif, bentuk dia U terbalik. Inilah bentuk U terbalik begini. Jadi titik yang paling atas ni dipanggil titik maksimum. Paling atas ni titik maksimum. Dan garisan yang betul-betul melalui tengah dipanggil paksi simetri. Jadi A menentukan bentuk graf sama ada bentuk parabola U ataupun U terbalik. Okay. Kalau B pula dia nak menentukan di mana kedudukan paksi simetri. Jadi dia ada dua jenis. Kalau graf yang berbentuk U macam ni, kalau B kurang kosong, kalau B kurang kosong macam ni, dia menentukan paksi simetri kan B tadi. B tu menentukan paksi simetri. Kalau kurang kosong, dia berada di sebelah kanan. Ini paksi Y kan, paksi Y. Jadi saya padam dulu. Okay. Ini paksi Y. Ini paksi X. Jadi tadi dia kata B tu menentukan kedudukan paksi simetri. Jadi paksi simetri untuk B yang kurang kosong, nombor-nombor negatif lah. Dekat sini maksudnya di sini dia mungkin negatif 2x ataupun negatif 5x. Apa-apa saja yang bernilai negatif yang kurang dari kosong. Kedudukan paksi simetri dia mesti berada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan paksi Y. Ini Y, paksi Y dia. Jadi sebelah kanan dia mesti ada paksi simetri. Okay. Dan seterusnya yang lain kamu tengok sendirilah. Saya dah sediakan notanya. Okay. C tu adalah menentukan kedudukan pintasan Y. Mana nak dapat pintasan Y? Ini tengok sini. Pintasan Y itu bermaksud dia graf yang melanggar paksi Y. Ini paksi Y, ini paksi Y. So, ni graf dia langgar di sini. Inilah C. Okay. Saya ambil lagi satu contoh. Saya tukar warna lah. Okay. Kita ambil warna pink. Okay. Ini paksi ini paksi Y. Okay. Grafnya saya bagi warna lain pula, warna kuning. Okay. Ini grafnya langgar di sini. So di sinilah paksi, di sinilah pintasan Y. Okay. Dia nak tahu kedudukan je. Jangan kamu risau. Okay. Habis dah cerita pasal fungsi. Okay. Sekarang persamaan kuadratik. Apa beza dia persamaan kuadratik dengan kuadratik? Dia tetap ada kuadratik. Warna kuning tak nampak. Kita tukar warna lain. Okay. Dia tetap sama macam ungkapan ni. Bezanya dia ada belakang ni sama dengan kosong. Okay. Dia ada ungkapan dulu mula-mula. Depan ni bentuk kuadratik, belakang dia mesti ada sama dengan kosong. Itu namanya persamaan kuadratik. Jadi dalam persamaan kuadratik ni ada banyak pengiraan lah kita kena kira. Okay. Jangan kamu risau sebab dia bentuk yang kita nak belajar ini je, bentuk jadi kita belajar tingkatan 5 ni, tingkatan 4 ni. Tetapi selebihnya jalan kerja yang di bawah-bawah tu nanti adalah konsep yang kita belajar masa tingkatan 2 tak silap saya. Kamu belajar pemfaktoran kan tingkatan 2? Kita akan guna konsep pemfaktoran dan kita akan gunakan kaedah persamaan linear yang kita pindahkan kiri pergi kanan. Tu adalah menengah rendah. Okay. Yang untuk tingkatan 4 kita hanya belajar ini je, bentuk am dia. Okay. Sekarang ada graf. Saya dah simpulkan dia ada bentuk graf. Kalau persamaan dia ada punca. Ni nampak ada beza dengan gambar yang tadi ni, yang apa ni, graf tadi. Yang bezanya di sini ada punca. Ada satu lagi kita belajar, punca. Jadi punca tu mana datang? Okay. Punca tu mana datang kita kena kira. Okay. Kena kira sama ada dengan menggunakan pemfaktoran ini ataupun kaedah graf. Kaedah graf biasalah lambat. Okay, jadi guna kaedah pemfaktoran. Okay, kita tengok kaedah pemfaktoran. Caranya apabila kamu jumpa soalan. Soalan tu tentukan punca persamaan kuadratik. Maksudnya dia nak jawapan ni. Dia nak jawapan ini. Soalannya ini. Ini bentuk apa? Ini bentuk am untuk persamaan kuadratik. Tetapi biasanya dalam soalan dia tidak bagi begini. Ini adalah apa kita panggil lah. Ni bentuk yang sudah dipermudahkan. Asal usul dia mungkin dia bagi begini. Dia kena pindah-pindahkan. Contoh asalnya dia bagi X kuasa 2 sama dengan 6X tambah 8. Mungkin dia bagi begini. Jadi dia suruh tentukan punca persamaan kuadratik. Jadi kita guna kaedah yang kita belajar masa tingkatan 1. Kaedah persamaan linear kita belajar. Kita pindahkan pergi sebelah. Kita pindahkan pergi sebelah. Jadi X kuasa 2 tolak 6X tolak 8 sama dengan 0. So inilah dapatlah bentuk So bentuk am ni
Bila kita sudah dapat bentuk am, kita boleh buat pemfaktoran. Ni pemfaktoran. Okey, pemfaktoran kita belajar masa tingkatan 2. Tetapi dia ada satu tips lah. Kita boleh gunakan kalkulator. Jimat masa kita. Jadi, kamu boleh tiru kaedah yang saya bagi ni. Cara-cara nak menentukan punca bagi persamaan kuadratik. Dia sebenarnya nak dapat ini pemfaktoran ni boleh dapat guna kaedah ini. Tapi ada tricky sikit lah. Bukannya direct lah. Ini cara orang kata cara tips lah. Tips nak menggunakan kalkulator tetapi masih lagi ada jalan kerja. Tak boleh tak ada jalan kerja. Mesti ada jalan kerja. Walaupun kamu sudah dapat jawapan gunakan kalkulator. Kalkulator ni untuk jalan selamat supaya kamu tidak salah. So, kamu boleh tiru kaedah saya dah letak di sini. Kamu try. Okay, tak faham boleh tanya saya. Okay, itu sahaja.